don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu kerajaan ibarat burung tiung, burung kakak tua, kata Hadi Awang. Saya baca sikit. Tan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan pimpinan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ibarat burung tiung yang hanya tahu mengikut saja kata-kata tuannya tanpa memahami maksudnya. Bahkan ahli Parlimen Marang itu turut melabel pemimpin kerajaan sebagai burung kakak tua dan menurutnya walaupun tua tapi tidak tahu bercakap. Okey, mari dengar respon detail Datuk Kamal Amir. Dia akan tengok komen macam biasa. Apabila ketua parti daripada PAS yang masa perasmian dia tak ada. Tak datang pun, kata sakit. Tapi hari ini ada dalam Dewan. Hanya sekadar datang untuk melontarkan kenyataan yang bagi saya lah, tak habis-habis membinatangkan sama manusia. Yeah. Dalam Dewan, apabila dia mengatakan bahawa kerajaan ibarat burung tiung, burung kakak tua. Astaghfirullahalazim, saya kata, carilah ibarat yang lain. Kenapa masih lagi membinatangkan sesama manusia? Ini saya hairan. Dia yang menyatang sebenarnya. Bukan, saya melihat bahawa Dewan hari ini, di mana letaknya kemuliaan Dewan itu? Yeah. Bukan untuk membincangkan masalah rakyat. Yeah. Akhirnya Dewan Perbalahan, Dewan Perkaduhan dan sebagainya. Yeah. Kita mengamalkan Westminster Rule, Parlimen itu Dewan yang mulia. Datuk. Tapi Datuk, Ya. orang yang bercakap itu, ketika titah diraja itu disampaikan, dia tak ada dalam Dewan. Dia tak ada. Dia tak datang. Alasannya tak sihat. Hari ini sihat untuk hadir mengatakan bahawa kerajaan pimpinan hari ini memburung kakak tua kan. Yeah. Perimbalan tu carilah benda lain. Yeah. Kerengga. Dia hari ini burung kakak tua. Lepas tu tak tahulah saya, asyik itu saja diulang-ulang. Apa keberuntungan rakyat? This is the most important. Dewan hari ini bersidang, tiap-tiap ahli parlimen dia bayar RM500 bro. Yeah. Ada allowance tu. Setiap kali hadir. Tiap-tiap hari dibayar. Apakah wang rakyat digunakan hanya untuk menuturkan kata-kata kerajaan hari ini kerajaan burung kakak tua. Tak ada apa. Datuk, untuk menjelaskan kepada penonton kita di luar sana, bayaran 500 tu semua ahli parlimen, pembangkang dan kerajaan dapat kan? Saya kena tanya dengan bekas ahli parlimen. Sebab allowance kehadiran tu. sebab saya nak mesyuarat. bagi tahu pertama-tama sekali apabila mereka mengatakan ada kenyataan dalam Dewan dalam sidang kali ini mengatakan bahawa ahli Dewan Rakyat, ahli parlimen ada juga kalangan mereka sudah berubah menjadi B40. Astaghfirullahalazim, saya kata B40. Saya yang tak ada income apa-apa pun tak ada mengatakan saya B40. I'm proud to be man. Yeah. Kan? Tiba-tiba iya ke? Now saya nak tanya Datuk Abdullah sebagai mantan ahli parlimen, berapa sebenarnya pendapatan khusus ahli parlimen, berapa allowance yang saudara dapat sepanjang jadi ahli parlimen? Silakan. Ya, seperti mana yang sejarah itu tercatat. Saya tidak nak meletakkan diri saya sebagai leader of the ahli parlimen untuk kebajikan mereka. Tapi saya nak tegaskan yang ahli parlimen ini mempunyai allowance tetap selama 16,000 itu semua dapat. Total of termasuk allowance tetap ya. tetap. Hujan ribut apa Hujan ribut peti ke apa pun 16,000. Okey. Allowance dan juga campuran kerajaan semuanya itu adalah RM25,700. Jumlah keseluruhannya. Keseluruhannya. Tapi yang ini tak termasuk dengan allowance mesyuarat tu kan? Belum lagi. Saya nak beritahu bahawa ini adalah merangkumi seluruhnya ahli Dewan Rakyat. 222 termasuklah pembangkang. Yeah. Setiap kali mesyuarat, dia akan dapat RM500 sekali mesyuarat. Yeah. Jadi kalau 4 kali dalam 1 minggu, dia ada RM2,000. Seminggu. Tolonglah, jangan nafikan perkara ini sebab sayalah negotiator yang telah pun terajui iaitu allowance dan gaji kepala parlimen. Jangan duk terberang dengan saya. Dia katakan letaknya kumpulan B40 betul-betul banang, penipu, pembawa fitnah dan semua nak merosakkan, hancurkan integriti dan juga quality of Dewan. Betul. Datuk, Ya. ahli parlimen grade dia Jusasi Datuk Ya, you see. Macam mana dia boleh kata dia B40? Itu yang dinamakan keteningan dan kebodohan mereka semua ni. Sebab itu saya nak bagi nasihat pada ahli parlimen. Sebelum nak bercakap tu, tengok cermin, sedar diri, jangan duduk lontarkan mengikut
pandangan biasanya didengar di kalangan rakan-rakan yang dah membangangkan rakyat, nak memperbodohkan rakyat disebabkan oleh kamu nak melihat diri kamu tu orangnya kedil dan tidak mahu membantu rakyat atas kemiskinan yang kamu kategorikan diri kamu. Ini namanya berlari dari bertanggungjawab dengan berbohong kepada rakyat dan melakukan fitnah besar dalam dewan. Dan inilah yang mencacatkan integriti dan juga kemuliaan Dewan Rakyat. Sebab pasal apa? Bila isunya masih tak habis lagi. Isunya mesti ahli parlimen mesti dapat peruntukan daripada kerajaan. Peruntukan apa benda lagi? Kau dah dapat 25,000 sebulan. Lepas tu bila kata bayi 40, B40 ni di bawah paras kemiskinan. B40 1,500. Ke bawah. Ke bawah kalau tanggungjawab itu ada besar, dia akan pergi pada 2,000. Itu baru B40. Ya, betul. Tak mana dia katakan di kategori ahli parlimen B40 tu. Ini satu pembohongan ya tu. Bukan saja pembohongan, fitnahnya keterlaluan. Pangang, bodoh punya yang cakap tu. Ya betul. Saya betul. Memang terletak orang macam tu lah. Dia nak menipu tu. Saya lama Bob. Sinilah Bob. Datuk Seri Bob. Saya melalui melihat perkembangan yang berlaku dalam Dewan. Setahun berlalu Bob. Setahun berlalu. Kita tegaskan ni ahli parlimen. Dengar ni baik-baik. Kamu duduk dalam parlimen sudah setahun. Tanya pada diri kamu apa yang kamu telah lakukan untuk kebaikan rakyat dan negara. Tunjukkan saya satu perkara yang membolehkan saya bangga kamu menjadi ahli parlimen. Bukan dengan cara memfitnah, dengan cara membuatkan pertuduhan dan menyerang kerajaan berbabi buta hinggakan rakyat menjadi keliru dan kecederaan otak kamu itu hinggakan rakyat jadi bingung dan jadi gila disebabkan fikir dengan pandangan kamu ni. Betul lah Bob. Bodoh sangatlah sikapnya. Tak berlaku. Yalah, macam Datuk cakap tadi tu, saya tertarik bila allowance kehadiran tu 500. Sebulan ini saja Datuk. Kalau dikirakan kita habis 27 Mac nanti, kalau kehadiran penuh, ahli parlimen tu dapat 7,500. Allowance kehadiran saja. Sebulan. Apa mana yang B40 ni? Ya, itu dia. Tak, yang masalahnya Bob, itu 500 allowance. Tapi kehadiran datang tu, tambang dia tu, kalau tambang naik kapal terbang, dia tanggung oleh penginapan. kerajaan. Penginapan Hotel. lagi. Selepas 34 km, jarak tu layak untuk menuntut. Sekilometer, tiap kilometer tu akan diberikan kepada ahli parlimen yang merupakan 70 sen bagi setiap 1 kilometer. Dahsyat dia punya benefit dia ni. Belum betul lagi tu Betul. Semua tu dia dikira sekali lah. Dengan gas semua tu dikira sekali lah. Allowance driver. 1,500. Termasuk dalam 25,700. Tapi kalau datang bawa sebagai pemandu mesti ada allowance. Dia nak makan, minum, bawa semua. Tak. Dia 25,700 tu termasuk dalam 1,500 tu. Okey. Lepas tu pula dia punya kilometer tu dikira dibayar 70 sen 1 kilometer. Okey. Dan juga dibayar di situ ada bayaran-bayaran apa nama dia penginapan. Kalau dia ada hotel, dia dapat hotel punya rate. Dia sekitar dalam RM500 satu hari. Mewah Datuk Seri. Tapi tang mana mengatakan duduk dekat 5-star hotel. Apa punya celaka itu pun tak bersyukur. Dah kata lagi miskin-miskin. Tak mana miskin tu. Dan Datuk, saya tahu sebab saya pernah bersama dengan Datuk di parlimen. Saya tahu di parlimen kita ada perpustakaan dan kita ada banyak bahan rujukan juga. Dan saya agak terhibur bila hari ini ada seorang ahli parlimen, Farid Bunta, menggunakan Wikipedia sebagai bahan rujukan perbahasan dia Datuk. Astaghfirullahalazim. Ini kualiti ahli parlimen pembangkang yang ada sekarang. Cari daripada Wikipedia, cari unsur. Sedangkan dia orang ada pegawai. Ada research. Dan tak sepatutnya nak buat referennya macam cari Wikipedia lah, Gmail lah, apa semua. Tak perlu lagi benda tu. Sebab dia menghayati apa yang rakyat mahu. Contohnya Datuk Dahlah dulu. Waktu beliau menjadi ahli parlimen kapar, maka dia menghayati apa perjuangan rakyat di situ. Kerana di kawasan itu banyak kilang. Gaji-gaji pekerja kilang. Itu ada cerita tadi. Macam mana sokso, macam mana berlaku kemalangan. Lepas itu masalah environment. Asap yang tebal dan sebagainya. Kemudian di samping itu harga barangan. Macam mana keselamatan pekerja-pekerja. Itu yang diperjuangkan oleh wakil rakyat di situ. Tapi hari ini ahli parlimen kapal saya tak dengar cerita lagi pun. Tak bersuara pun lagi. Begitu juga kalau dari Kelantan misalnya. Apa cerita waktu sepanjang musim banjir?
Ya. Sekarang ni mereka dah tak ada isu sebab banjir yang baru berlaku di Kelantan, di Johor, di Terengganu yang begitu hebat kali ini, NADMA menguruskannya. Saya nak Menyelesai pergi. semua. Presiden saya Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai pengerusi NADMA menguruskannya dengan begitu baik sekali. Walaupun sakit. Walaupun beliau Duduk sakit. dalam hospital. Ya. Dan dia rumah. Ya. Pakai akal lah sikit nak betul nak. Tapi itulah dituduh macam-macam. Ya. Mereka yang terkesan oleh banjir, semua dipindahkan pusat pembinaan sementara. Semua cantik, bawa tak payah lagi nak bersusun-susun. Bawa makanan, berdiri-diri. Tak ada dah. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi seorang 1,000. Allahu Akbar. Ada tambahan lagi kalau rumah rosak. Tapi kabarnya pula sekarang ni. Ini yang saya nak tanya. Dia pun boleh cakap soal bagi burung kakak tua dan sebagainya. Bagaimana rakyat kamu, rumah kamu yang terkesan? Rumah-rumah rakyat yang terkesan. Kesan banjir. Sudahkah diperbaiki? Bagaimana peruntukan? Kerajaan dah bagi 500 juta. Ha. Jangan lupa. Apa yang kamu buat duit tu? Apa jadi dengan Apa wang dia itu? jadah nak tahu ni. Sebagai wakil rakyat, sepatutnya pastikan itu bercakap di parlimen. Ya. Kalau benda itu terlaksana, ucaplah terima kasih. Ya, bersyukurlah. Bersyukurlah saya ucapkan terima kasih pada pengurusi NADMA, saya ucapkan terima kasih pada Perdana Menteri. Tak baik artinya dalam kita Dia mengalami telah musibah menyelamatkan rakyat dia. ini. Sepatutnya begitu. Ini tidak. Yang saya dengar tadi lain, tak ada gaji, allowance tak dapat, peruntukan tak dapat. Saya kata bila lagi lah kita nak tengok parlimen ini membicarakan soal rakyat, Ya, Bok. betul. Derita rakyat. Baik, Itu. Datuk. Okey tuan-tuan, saya baca detail sedikit lagi. Beliau juga mengkritik orang-orang yang bercakap berkaitan madani tetapi tidak tahu makna sebenar perkataan itu. Abdul Hadi berkata demikian ketika menjawab celahan daripada Datuk Abdul Rasul Wahid PN Hulu Terengganu. Kalau kita layan Haji Hadi ni macam-macam lah, semua binatang dia cakapnya. Dia ni masa parlimen buka dia tak ada, hari ni dia datang pula. Time PMA Anwar Ibrahim tak ada, dia datang lah. Masa PMA Anwar dia tak ada, dia berani cakap. Kalau dia cakap mesti PMA Anwar bantai balik dia ni. Aduh lah, macam-macam Hadi ni. Okey, mari terus menyokong kajian perpaduan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.